Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran. Mufti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang, insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah, mulakan kehidupan kita yang mulia pagi ini bersama kuliah di masjid yang mulia dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqika wa 'abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibillahi rabbil alamin wa ala ali baitihi wa ashabi ajma'in wattabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka an tuhtiya qulubana wa arwahana wa qulubana wa arwahana wa syu'urana wa uqulana bima'rifatika wa bimahabbatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Tuan Mengurusi Ahli Jawatan Kuasa Barisan Pentadbiran Masjid, sidang jamaah ahli syurga, Allahu Akbar. Syukur pada Allah, kita dapat bertemu lagi di subuh yang hening, yang indah. Kalau hujan malam macam malam tadi ni, hujan rahmat. Hujan rahmat, rahmat ni siang malam lah, hujan ni rahmat, insya-Allah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kalau pernah singgah kedai bon kan, warung bon tu, dia ada pakcik apa, Pakcik Aziz. Dia sewa satu tapak tu. Sewa tu satu tapak satu hari RM8. Saya berbual dengan dia RM8. Sewa dengan bon lah. Yang buat sate tu kan. Dulu sate ni kipas. Kipas. Kalau tak berkipas, tak masak sate tu. Sekarang ni pakai kipas. Teknologi, kepintaran manusia. Satu masa tak ada pakai apa pula sate. Jadi bila kipas tu, api menyala ni kan. Menyala. Dia memakar daging-daging sate tu. Tempoh kadar yang sesuai, sate itu pun sedap dimakan. Ni tukang pembakar sate je yang tahulah kadar ni. Saya tahu tukang makan aja. Begitu juga tengok dunia ni kan. 2-3 hari lepas saya jalan dengan anak, saya jumpa satu kawasan kebun tu, kebun sawit. Bawah sawit tu ditanam durian. Sawit tu dah tinggi lah. Tinggi masjid lebih kurang ni. Dalam hati macam mana durian, pokok durian boleh naik kan? Terlindung. Kalau pergi jumpa satu lagi kebun, dusun. Subur lah dusun tu sebab tak ada pokok lain. Dusun buah aja. Jadi saya nak ambil iktibar sate dengan kebun ni. Begitulah juga dengan iman kita ni. Iman kita ni subur ni dengan ilmu. Jadi ilmu ni tak boleh berhenti.
ilmu tak boleh berhenti. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita banyak syukur pada Allah kerana Allah lembutkan hati kita untuk cari ilmu. Kadang dah dengar puluh-puluh kali lah, itu juga. Tapi itulah, macam kipas tadi lah. Nyala api. Jadi gitulah. Ilmu ni memanaskan iman kita untuk beramal. Artinya Allah kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Al-Kahfi kan? Setiap Jumaat kita baca ya. Sesiapa yang mengharap-harap untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan syurga Allah, bertemu dengan mizan Allah, bertemu dengan maghfirah Allah di mahsyar, dan bertemu jemputan masuk ke syurga, fal ya'mal amalan salih, dan mestilah beramal dengan amal soleh ya. So antara amal soleh cari ilmu lah kan ya? Dan kita amalkan ilmu tu sekadar keupayaan kita, jangan ala kadar, sekadar keupayaan kita ya. Kalau upaya kita boleh pergi umrah, pergi tu umrah. Upaya kita boleh sedekah RM100, tu upaya, bukan ala kadar. Fal ya'mal amalan salihan ni sedaya upaya kita ya, beramal. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali syirik dalam beribadah ya. Jangan syirik dalam beribadah Allah dan makhluk ada dalam ibadah kita. Ini tajuk kita pagi ni lah ya. Mencari ilmu, menyelusuri ilmu untuk beribadah tanpa syirik. Ada orang beribadah lillahi ta'ala dan lid dunia. Ini syirik. Ni Allah kata, wala yusyrik. Kita beribadah kerana Allah dan beribadah kerana pangkat, syirik. Kan? Kita beribadah kerana Allah dan beribadah kerana manusia, syirik. Beribadah kerana Allah, beribadah kerana dunia, syirik. Kan? Ini Allah ingatkan dalam surah Kahfi. Kesimpulan surah Kahfi tu, ini kesimpulan dia. Beribadahlah dengan amal soleh, wala yusyrik, tanpa syirik. Baik. Baik. Dari Abu Hurairah. Ini dia punya hujah-hujah. Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dari Yaman. Yaman. Dia kurus kering. Kecil badan, tapi tinggi. Dia suka bela kucing. Dia jumpa Rasulullah, dia belajar Rasulullah. Dia duduk di Safa. Safa ni Rasulullah anjungkan Masjid Nabawi itu untuk orang-orang yang datang dari jauh dan menuntut ilmu. Ada antaranya orang yang miskin, orang kaya pun ada, orang miskin pun ada. Dipanggil Safa, tasawuf, orang yang mensucikan diri. Jauh-jauh datang jumpa Rasulullah, duduk di kawasan dipanggil Safa. Termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah ni belajar dengan Nabi, belajar tak dapat, tak ingat, lupa. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni bodoh lah Rasulullah, kau doakan aku biar jadi pandai. Jadi Rasulullah doakan dia jadi pandai. Subhanallah. Memanglah doa Rasulullah terlintas pun mambul. Kita pun doa terlintas mambul, belum cakap lagi. Apa lagi Rasulullah. Jadi Abu Hurairah ni sambil bekerja, dia rajin. Walaupun datang dari jauh, dari Yaman, dia sambil bekerja dengan seorang tokoh.
kedai. Jadi jujurnya Abu Hurairah ni, amanahnya, rajinnya, tekunnya, bersopan santunnya, ni yang penting kita kan, hidup kita ni kan. Jujur, amanah, tabligh, fatana, ringan tulang, mesra, kasih sayang, hormat orang. Inilah yang kita nak kan hidup kita. Ya. Ada pada Abu Hurairah. Jadi Tauqir kata dia tertarik dengan Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni apa ni, Tauqir dia ni ada anak puteri. Maka dirisikkan berdua ni, dijodohkan berdua ni. Berkahwinlah dia. Ni untungnya orang yang baik kan. Allahu Akbar. Jadi kekasih Rasulullah, ya. Jadi kekasih Pak Mentua, jadi kekasih isteri, Allah ya Karim. Kesayangan manusia sehingga akhir zaman. Abu Hurairah, dia periwayat hadis yang paling tinggi. Ranking pertama, 5,466 hadis. Banyak 5,000. Kita berapa ribu? Dah 70 tahun ni macam berkira balik. Berapa ribu ada kita? Hari ni ngapal, besok lupa. Tulak ngapal, besok lupa. Ulang lupa. Itu standard kita kan. Tapi tak apalah. Itulah usaha kita. Jangan kita tak ada usaha langsung untuk menitipi kalimah-kalimah mulia Rasulullah. Ya? Jangan. Kita mesti titipi dia. Ya? Kita mesti lalui lisan kita seperti lisan Rasulullah. Ya? Barulah kita layak dapat syafaat. Ya? Hadis pemeluat, macam mana dapat syafaat? Ya? Baik. Antara hadis yang disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhiriz zaman aqwamun yajlibuna ad-dunya bid-din wa yalbasuna lin-nasi juludad dha'ni fil lini alsinatuhum ahla minas sukkari wa qulubuhum qulubuz zi'abi yaqulullah abi taghtaruna am alayya tajtari'una wabi halaftu la ab'asanna alaihim fitnatan tad'ul hakim al-aqil fiha khairan. Akan keluar pada akhir zaman suatu kaum, satu golongan yang mencari dunia dengan menjual agama. Ya. Ana rujuk jual agama ni, apa maksud jual agama? Jual agama ialah menukar hukum. Kerana dia nak dapat jawatan tinggi, hukum Allah yang benar tutup, dia reka hukum baru. Ni macam Yahudi Nasara lah ni, tukar-tukar hukum. Itu masuk menjual. Ya? Bukan jual. Dulu saya faham kecil-kecil jual agama, jual kitab Quran tu free ke kedai. Tak boleh lah dia jual kan. Tu faham saya budak kecil. Kan? Yang kita beli itu kerana kos dia. Ya? Jadi bukan kita jual Quran tu, jual kos material kertas tu. Ya? Golongan yang mencari dunia dengan menjual agama. Ini ramai ni. Ramai. Seluruh dunia. Nak di Mesir, Allahu Akbar. Allah. Ni di Arab Saudi, Allahu Akbar. Dia jual agama dia kepada Amerika. Penari-penari pun datang, berduyun-duyun dah. Mabuk-mabuk dah. Jual agama ni. Ya. Tak cukup dengan rezeki Allah bagi. Makkah tu berapa bilion agak. Tiap-tiap hari orang datang bawa duit. Tak cukup. Panggil Amerika. Panggil dangsing-dangsing. Mabuk-mabuk, tandingan menari, tandingan lagu. Ini menjual agama ni. Ana baca satu buku Muhammad Audah. Muhammad Audah ni, dia tak berkenal betul dengan Arab Saudi. Arab Saudi banyak menjual agama, kan? Jual agama. Nak zaman sekarang ni kan. Allah ya Karim. Mencari
dunia dengan menjual agama, memakai pakaian bulu domba, lidah mereka lebih manis dari madu gula, sedang hati mereka bagaikan serigala. Allah akan berfirman pada mereka, apakah terhadapku mereka bermain-main dan melawan? Dengan kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka fitnah, ujian balak sehingga seorang yang berakal tenang akan bingung. Apa maksudnya? Anda pun tak faham. Berakal tenang akan bingung. Orang yang berakal ni jadi bingung. Kerana adanya manusia ni lah. Manusia-manusia yang jual agama, manusia yang cakap manis, kelingking berkait. Ini pertama orang yang tidak dapat ataupun orang yang syirik dalam ibadahnya. Dalam hidupnya dia syirik pada Allah SWT. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizruhu man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memberi contoh kebaikan, maka ia mendapat pahala. Jadi kita ni, kehidupan kita ni, antara tugas peranan kita beri contoh, beri uswatun hasanah. Seperti Nabi beri contoh banyak kepada kita, pada sahabat zamannya, kepada yang akhir zaman ni. Contoh hidup, contoh Nabi semarak, bermekar di hati kita, dalam kehidupan kita, dalam amal kita. Jadi kita ni, orang tua-tua macam kita ni, beri contoh baik-baik. Beri contoh kepada anak cucu, besar pahalanya. Contoh perbualan, contoh kata-kata yang baik, contoh cara berfikir, cara bertindak, cara mengurus, tu contoh-contoh. Dan pahala orang yang meniru perbuatannya. Kalau contoh kita, orang tiru, dapat pahala. Yang meniru dapat pahala, kita pun dapat pahala lagi kerana ada orang tiru. Pentingnya contoh baik ni kan. Oh, betul lah makcik tu cakap hari tu, betul lah makcik, baguslah makcik tu, dia dapat pahala. Kan? Dia tak dengar apa yang kita kata, tapi dia dapat pahala kerana contoh dari dia. Tapi kalau tak guna punya hajar, tak guna punya makcik, dia itu contoh tak elok. Hingga hari kiamat, contoh tu diikuti hingga hari kiamat. Sebab itu Nabi kata, iman Abu Bakar ni kalau ditimbang, dulu kan timbang je kan, piring sini kan. Saya jumpa tu piring timbang, ada batu-batu 1 kati, 5 kati, 10 kati. Letak batu 10 kati, nak beli beras 10 kati. Kalau sama, betul lah tu. Kalau saya ingat lagi tak sama. Itu dipanggil mizan neraca. Mizan. Dia letak iman Abu Bakar sebelah kanan, dia letak iman semua umat Nabi Muhammad sebelah kiri. Iman Abu Bakar tetap lebih berat. Iman kita ni, iman banyak syirik, banyak lalai, banyak alfa. Sebab apa? Sebab semua amalan kita ni pahalanya diterima oleh Abu Bakar. Kan? Macam sistem direct selling lah kan. Piramid. Dia tak kerja, tapi dia punya bonus dia banyak. Orang-orang atas ni. Begitu juga kejahatan. Bila dicontohi oleh orang lain, maka dosa berterusan sampai hari kiamat. Berhati-hati dalam kita bertindak, beramal. Beramal ni tak mesti amal solat ni amal yang umum ni. Beramal dengan akhlak, dengan kata-kata. Jadi kalau kata-kata kita ni ditiru oleh orang, disebut sampai hari kiamat. Macam Tok Guru yang mudahnya, Tok Guru mengajar ngaji kan. Banyak pahala tu. Guru saya dulu kerja mancingnya, orang getah. Tapi murid dia ramai. Kan? Waktu belajar mengaji tu pakai colok je.
Balik korek hidung hitam. Colok. Pakai pelita. Dia punya khidmat kita bawa sebotol minyak aje. Lepas tu saya dah khatam, dah jadi murid dia. Saya ada murid lagi. Begitulah dia murid saya, ada murid lagi. Tu berapa banyak pahala dia. Jadi kita nak kejar amal yang beginilah. Amal yang pahalanya terus sampai hari kiamat. Kita tetap dapat. Sebab tu tugas kita bukan saja beramal khusus, tapi beramal menyampaikan, membimbing masyarakat. Baik. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari Abu Bakar bin Maryam, Rasulullah bersabda, dari Abi Habib berkata bahawa Rasulullah bersabda, innal malaikata la yarfa'una amala 'abdin min ibadillah wa yastaghfirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah ta'ala min sultanihi fayuhillahu ilaihim. Innakum hafazatun ala amali 'abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Inna 'abdi hadza lam yukhlis li amaluhu faktubuhu fi sijjin wa yas'uduna bi amali 'abdin wa yastaqillunahu wa yahtaqirunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah min sultani fayuhillahu ilayhim. Innakum hafazatun ala amali 'abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Inna 'abdi hadza akhlasa li amalahu faktubuhu fi indiyyin. Ni amal. Ada dua jenis manusia yang beramal, hatinya bagaimana, dan inilah jawapan Nabi. Ada kalanya para malaikat membawa amal seorang hamba dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehingga sampai ke hadarat Allah. Maka Allah berfirman kepada mereka, kamu hanya mencatat amal hambaku, sedang aku mengawasi isi hatinya. Isi hatinya hambaku ini tidak ikhlas kepadaku. Waliyazubillah. Dalam amalnya. Maka catatlah dalam sijin. Dan ada kalanya membawa naik amal hamba, lalu mereka enggan, lalu mereka anggap sedikit, kecil, sehingga sampai kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, kamu mencatat amal perbuatan hambaku, sedangkan aku mengawasi isi hatinya dan niatnya. Orang ini benar-benar ikhlas dalam amal perbuatannya kepadaku. Catatlah dalam Indiyyin. Satu sijin, satu Indiyyin. Sijin ni kitab, Indiyyin pun kitab. Sijin kitab tempah neraka, sijin. Indiyyin kitab, catatan kitab amal-amal baik menempah syurga, walaupun sikit. Jadi amal kita kena jaga, banyak kena ikhlas, sikit kena ikhlas kerana Allah. Kerana Allah. Ini kena latih tuan-tuan. Hati kita kena latih. Sebab hati kita ni memang rebutan syaitan. Dia selalu memberi sakwa sangka, memberi bayangan-bayangan, gambaran-gambaran, beri perasaan-perasaan untuk syirik kepada Allah. Dia tak suka kita pahala banyak. Sebab dia tak ada pahala. Dia nak kita macam dia juga. Banyak dosa. Jadi kena latih. Kena latih. Kena latih. Macam mana nak latih? Allahu Akbar. Kena rujuk Imam Al-Ghazali lah. Rujuk hadis-hadis Rasulullah kan. Macam mana nak melatih ikhlas ni. Nah, InsyaAllah nanti kita jumpa beberapa hadis. Baik, Abdullah bin Hanif berkata, pada hari kiamat bila seorang mengharap amalnya kepada Allah, maka dijawab, tidakkah kami telah membayar kontan pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap majlis? Tidakkah kau telah berangkat sebagai pemimpin, sebagai ketua? Tidakkah telah kami
mudahkan dan murahkan bagimu jual menjual ilmu. Ini Allah murka lah ni. Ada satu hadis, tiga atau 4 contoh dalam hadis tu disebut. Seorang yang syahid, seorang yang qari, ada 2 lagi saya lupa. Yang syahid ni, dia sampai pintu syurga, dia meronta-ronta lah. Kenapa dia halang tak boleh masuk syurga? Aku layak, aku mati syahid. Kenapa tak boleh masuk syurga? Allah jawab ni lah. Engkau dulu berperang nak syahid kerana nak nama. Biar orang sebut perwira kita. Perwira. Jadi manusia sebut perwira ni habis tak ada pahala lah. Kalau nak pujian itu, jadi engkau tak layak masuk syurga. Sebab engkau dah dapat pujian, itulah yang kau nak dulu kan. Manakala yang qari ni pun sama juga. Dia nak pujian. Bacaan dia sedap. Johan antara bangsa. Itu yang kau nak cari kan. Kau dah dapat kan. Cukup lah. Dan kau tak layak masuk syurga kan. Ni maksud menjual agama kan. Allah ya kan. Baik. Puncak ikhlas. Puncak ikhlas tidak ingin pujian orang. Ni ikhlas. Jangan kita beramal, kita buat sesuatu dalam hidup ni kerana mengharap puji. Kalau orang tak puji, jengkel kita. Berajuk tak datang. 10 tahun tak datang. Sebab orang tak puji. Ini memang tak ikhlas dia beramal. Lagi orang tak puji, lagi itulah kita buat. Sebab itulah sangat ikhlas kita nak cari. Lagi orang redik, orang hina, lagi itulah kita buat. Sebab itulah ketika saat untuk kita dapat ikhlas. Kalau orang redik kita tinggal, orang tak puji kita tinggal, watak kita tidak ikhlas. Ikhlas pertama tadi bukan mencari pujian, mencari kebanggaan. Mencari kebanggaan. Tapi beramal kerana Allah Ta'ala. Memang susah tuan-tuan. Saya pernah sebut kat mana, kadang-kadang kita macam mana kan, mengapa aku menghafal Quran payah sangat menghafal, payah betul. Sebab terlintas di hati nak berlawan dengan orang. Itu syirik lah tu. Orang boleh hafaz, aku tak boleh hafaz. Dia syirik. Dia pun menghafaz nak lawan orang. Syirik tu. Jadi rupanya menghafaz ni kerana Allah Ta'ala. Aku nak hafaz Quran ni kerana-Mu ya Allah. Kerana nak cari redha-Mu, kerana nak bertemu liqa Allah tadi kan. Man yarju liqa rabbi, wa man kana yarju liqa'a rabbi, fal ya'mal amalan shalihan. Jadi kita beramal kerana Allah. Kenapa kita tolong orang? Kerana Allah. Dulu saya sebut, kenapa kita tolong orang? Sebab pakcik aku. Tak ada pahala tu sebab pakcik. Kerana saudara kita tolong, bukan saudara tak tolong, tak dapat pahala. Tidak soleh. Dia syirik tu. Jadi kita menolong tu kerana perintah Allah. Perintah Allah. Walaupun kucing beri makan di kedai tu, tiap pagi beri makan. Kerana Allah, kan? Pahala. Jangan pujian, jangan orang nak tengok tunjuk orang. Jangan tengok Arab-Arab ada orang tengok aku buat ni. Beza dengan contoh. Contoh lain. Contoh ni memang kita buat, orang nampak ambil contoh. Tapi riak ni, tunjuk-tunjuk ni dari hati kita. Kedua, pada hari kiamat kelak beberapa orang diperintahkan untuk dibawa ke syurga dan telah melihat segala keindahannya serta merasakan bau harumnya, maka diperintahkan untuk dijauhkan daripadanya kerana mereka tidak ada bahagian di dalamnya. Kan? Tunjuk syurga lepas tu. Tapi kau tak layak masuk. Kenapa? Maka kembali mereka dengan penjelasan.
yang tidak ada tara bandingnya, sehingga mereka berkata, ya Tuhan, seandainya kau masukkan kami ke dalam syurga sebelum kau perlihatkan kepada kami pahala yang kau sediakan bagi para wali. Jawab Allah, sengaja aku berbuat itu kepada kamu, sengaja aku tunjuk-tunjuk ni. Kamu dahulu bila sendirian berbuat dosa, berbuat dosa besar, dan bila di muka halayak ramai tunjuk alim, sopan santun, pijak semut pun tak mati, bahasa kita kan, taat. Kamu riak namanya, seorang-seorang buat dosa, patut seorang tu lah beramal banyak, kan? Semayang lama-lama waktu seorang lah, kan? Semayang berjamaah ni pendek-pendek je macam imam kita, cantik tu. Bila semayang seorang banyak-banyak, panjang-panjang, kecuali lah memang solat tu panjang macam tasbih tu kan. Kamu menunjuk-nunjuk riak untuk memperlihatkan kebaikan kepada manusia dan tidak takut kepadaku. Kamu beribadah ni bukan sebab kamu takut padaku. Kita semayang bukan kerana takut pada Allah. Ni riak ni. Kita apa-apalah kita buat ni. Memasak ke, mengemar rumah ke, bukan kerana takut pada Allah. Jadi riaklah tu. Mengemar rumah kerana Allah, masak kerana Allah, itu kan. Membasuh kerana Allah. Ini memang kena latih ni. Kena latih kerana Allah. Tak ada kerana lain dah. Belanja kawan kerana Allah. Ni belanja kawan kerana lama tak jumpa, tak nak pahala. Syirik itu. Aku lama kita lama tak jumpa, aku belanja lah. Itu syirik tu. Nak faham syirik ni, Allahu Akbar. Saya pun termenung lama ni. 60 tahun, 70 tahun ni. Pun tak faham lagi. Kerana Allah. Buat kerana Allah. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Latih kerana Allah. Pergi kebun kerana Allah. Pergi pasar kerana Allah. Kena latih. Sebab Allah dah ajar kita. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitu samawadin an ada'in fardhi syahri Ramadan haji sana lillahi ta'ala. Kan? Itulah kita punya sifir. Kita punya rojokan kita. Kan? Contoh kita. Yang fardu-fardu semua ada lillahi ta'ala. Kan? Jadi bawa kepada yang sunat-sunat yang harus-harus ni. Lillahi ta'ala. Buang sampah, buang batu dari jalan lillahi ta'ala. Kan? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Maka kini aku merasakan kepada kamu kepedihan seksaku. Di samping aku haramkan atas kamu kebesaran pahalaku. Memang pahala yang kau buat banyak, tapi tak faedah. Sebab syirik, sebab nunjuk-nunjuk, sebab orang, sebab dunia. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sabda, lamma khalaqallahu ta'ala jannata adnin khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar thumma qala laha takallamani faqalat qad aflahal mu'minun thalatha thumma qalat inni haramun 'ala kulli bakhilin wa munafikin wa mura'in. Ketika Allah telah melengkapi jannatun adnin, dah lengkap, sebuah syurga yang sudah lengkap, dengan segala keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tidak tergerak dalam hati khayalan manusia, maka Allah menyuruhnya supaya berkata-kata. Maka syurga itu berkata, qad aflahal mu'minun. Syurga bercakap, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ulang 3 kali. Semua qalat. Kemudian dia berkata,
Saya ini haram untuk dimasuki oleh tiap orang yang bakhil. Ni orang bakhil ni riak lah ni. Riak bukan menunjuk je, bakhil tu beriak. Ya. Bakhil. Ya. Orang yang bakhil, orang yang munafik, munafik pun sama. Berpura-pura. Ya. Tadi ada contoh kan, seorang-seorang buat dosa. Depan orang Masya Allah, sejak semut tak mati. Munafik. Bermuka, berpura-pura. Oh, manusia ni ramai ni. Dunia ni hancur lebur sama munafik ramai sangat. Anda jumpa kat mana semalam, sampailah orang-orang yang jahil yang mengurus dunia ni. Maka dia mengurus dengan nafsu dia. Dia tak urus dengan iman, tak urus dengan Quran, dengan nafsu. Nafsu syirik lah. Sesiapa yang ikut nafsu, Tuhan dia lah nafsu. Syirik. Tak layak masuk syurga. Walaupun kau semayang 24 jam, satu hari satu malam. Tapi munafik, Masya Allah. Syirik. Munafik. Jadi hati-hati. Berhati-hati kita. Ini pentingnya ilmu ni. Macam kipas masak sate tadi. Lagi dikipas. Barulah sedap kan. Barulah cantik iman kita, cantik amal kita. Kerana selalu dikipas dengan ilmu, dengan hadis-hadis Nabi, firman-firman Allah, untuk menyantuni, membetulkan, memurnikan iman kita, amal kita. Ulang balik. Saya ini haram, kata Jannatul Adnin tadi. Aku ni haram untuk dimasuki oleh 3 jenis manusia. Pertama, manusia yang bakhil, kedekut. Sebab tu jangan kedekut. Yang simpan tu simpan. Yang bagi kat orang tu laju cepat. Yang nak makan tu makan. Yang bagi anak cucu bagi. Tapi yang nak bagi kat orang tu jangan tangguh-tangguh. Kena bagi cepat. Kita memang ni lah. Allah kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Confirm berjaya orang-orang mukmin yang sembahyangnya khusyuk. Tapi syurga jawab ni. Syurga ada ni jawab. Aku ni untuk orang mukmin je. Orang munafik tak mau, tak boleh masuk. Orang bakhil tak boleh. Orang yang riak tak boleh. Waliyazubillah. Tanda riak. Kata Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni Masya Allah. Dia persis amalan Nabi. Persis ni. Nabi Muhammad, Khadijah, Ali, Fatimah. Persis. Ali ni satu hari, Fatimah isterinya kata, abang dah tak ada apa nak masak ni. Ni ada kalung ni pergi jual lah. Ali bawa lah jual. Lepas tu Fatimah pesan lah apa-apa kan, beli tu beli ni. Yelah dapur dah kering. Dah jual, dah dapat duit, ada orang minta sedekah. Dia bagi sikit, ada orang minta lagi. Minta lagi sampai rumah habis kosong. Orang ikhlas kan. Tinggi ikhlas. Sebab tu dia dapat darjat dari Allah, karamallahu wajh. Dapat darjat dari Rasulullah, karamallahu wajh. Wajahnya sentiasa dimuliakan Allah SWT. Tidak pernah dimurkai. Kalau kita mampu buat sampai tahap tu, Allahu Akbar, karamallahu wajh. Kan? Ada 4 tanda-tanda riak. Ada 4. Pertama, malas jika sendirian. Malah nak berzikir, malah nak mengaji, malah nak tolong orang, malah nak tolong isteri, malah nak tolong apa-apalah kan. Dan jika orang di depan orang, tangkas cepat. Kalau ada orang datang, dia rajinlah tolong isteri dia, itu buat ni. Kalau tak ada, dia melengkar. Ni saya lah ni melengkar. Ni tak ikhlas ni. Jadi, kalau dia beramal kerana dia menunjuk, dia tak ikhlas. Yang ketiga,
Menambah amalnya bila dipuji. Kalau dipuji, Masya Allah, tak berhenti berzikir. Kalau dihina, hilang tasbih. Allah, buat apa aku pegang tasbih? Orang pembenci. Ini tak ikhlas nanti. Dia bertasbih kerana manusia. Empat Yang keempat, mengurangi jika dicela. Kalau dicela, Allahu Akbar. Tak jadi nak pergi umrah. Wallahu a'lam. Empat tanda orang yang ada riak. Pertama, kata Sayyidina Ali, malas jika sendirian, rajin bila depan orang, tambah amalan bila dipuji, kurang amalan bila dihina. Ni kena latih lah. Kena lawan lah. Latihnya lawan. Lagi orang hina, lagi kita buat. Lagi orang hordik, lagi tu kita buat. Bukan kita buat kerana orang, kita buat kerana Allah Ta'ala. Syakik bin Ibrahim berkata, benteng amal ada 3. Amal kita kena ada benteng, kena ada pelindung, kasyaf pelindung. Pertama, kita beramal ni merasa hidayah Allah. Kita beramal ni kerana taufik hidayah Allah. Inilah benteng dia. Kalau kita beramal ni kerana lepas aku belajar, baguslah tak ni mengajar, bolehlah aku beramal. Ni tak kena. Kerana ustaz mengajar tak boleh, riaklah tu. Jadi bila kita beramal ni, alhamdulillah, ni taufik hidayah Allah ni. Kita mesti beramal. Benteng yang kedua ialah mematahkan dan membuang rasa ujub, sombong diri. Ujub, sombong diri. Sombong diri ni apa? Ujub, dia rasa orang lain, orang lain tengoklah aku. Dia cakap diri sendiri, dia tak cakap pada orang. Kalau cakap pada orang lagilah teruk kan. Diri sendiri je pun, orang tu apa tengok aku. Ini ujub ni. Jadi buang, jangan ujub. Jangan rasa ujub, jangan rasa aku lebih terror, aku lebih baik, aku lebih hebat pada orang. Rasalah aku ni paling hina, paling sikit amal. Paling miskin amal aku. Nak banding orang, paling singkat amalku, nak banding orang, kena latih macam tu. Barulah kita dapat melonjakkan kualiti amal kita, nilai amal kita. Antara kualiti amal, anda baca semalam jumpa Rasulullah, tak ingat ayat Rasulullah bila baca satu ayat tu, dia baca beratus kali satu ayat. Bukan mesti satu surah Al-Baqarah, satu ayat tu. Kan? Contohlah yang kita jumpa ni, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim am salatihim khashi'un. Dia diulang berpuluh-puluh kali sampai dia meresap. Cuba latih ni. Ini kata iman ni kena latih. Ni saya baru jumpa malam tadi. Baca buku ni, baca 2 buku. Allahu Akbar. Macam tu Sahabat-sahabat pun gitu. Dia tunggulah. Pernah dia bersemayam dengan Rasulullah ni sahabat yang cerita. Rasulullah kalau baca satu ayat tu, dia ulang berpuluh-puluh kali. Sampai dia rasa ayat tu ayat iman ke, ayat tu ayat azab ke, kan? Ayat tu ayat memuji Allah ke? Bolehlah kita buat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sampai merasa tak ada Tuhan melainkan Allah. Sampai rasa. Iman tu rasa. Minda tu merasa. Jiwa tu merasa. Selama ni yang merasa lidah aja tu. Baik. Nak buang ujub
Yang kedua, harus niat untuk mendapat redha Allah. Kita beramal ni cari redha Allah. Ni benteng-benteng supaya tidak dirobohkan oleh amal kita, tidak dirobohkan oleh riya. Ya. Pertama, beramal kerana taufik hidayah Allah SWT. Ya. Bukan kerana baru belajar, baru tahu. Baru aku tahu, aku nak beramal lah. Ni riak ni, riak. Ya. Mesti ni taufik Allah, Allah beri aku hidayah ni, kena buat ni. Gitu kait dengan Allah terus, ya, lillahi ta'ala. Yang kedua, niat cari redha Allah, kan? Yang ketiga, harus mengharap pahala dari Allah, menghilangkan rasa tamak, untuk menghilangkan rasa tamak, rakus dan riak kepada dunia, kan? Jadi kita beramal ni nak pahala. Pahala tu maknanya syurga, nak syurga Allah. Yang tadi yarju rabbah tadi, liqa rabbah kan. Faman kana yarju liqa rabbah, ya. Tu dia nak pahala tu, nak bertemu Allah, nak syurga tu, ya. Mengharapkan pahala, ya. Pahala ni kena dikaji, kena dipelajari. Sebab tu Nabi sebut pahala. Hari yang lepas kita dah belajar pahala zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 1 hingga 10 Zulhijjah. Baca banyak-banyak. Pahalanya tak boleh nak kira. Malaikat pun lemah nak mengira, tak mampu dia, ya. Kena kaji sebab dia pahala ni memberi sentimen motivasi, memberi dorongan kepada kita untuk beramal, ya. Fitrah manusia lah. Sebab tu Allah ni kerjanya nak melayan manusia. Manusia nak musangking, dia bagi musangking. Manusia nak sawit, dia bagi sawit. Manusia nak ikan berlamat. Kat pasar, kat laut. Ya. Jadi Allah nak melayan manusia. Manusia ni suka pahala. Dia bagilah pahala banyak-banyak. Ya. Manusia nak kebahagiaan dunia akhirat. Dia bagi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Itu benteng daripada serangan riak. Kata hakim ni anda tak kenal siapa hakim, tapi tercatat dalam kitab ni, ya. Seharusnya seorang yang beramal dia belajar seperti seorang pengembala kambing. Orang mengembala kambing ni, cerita orang Arab ni memang mengembala kambing. Sampai waktu solat dia solat, ya. Maka dia solat. Allahu Akbar. Adakah semayang dia supaya dia dapat pujian kambing? Oh, tuan aku semayang lah. Dia bukan nak mengharapkan kambing tengok dia semayang, puji dia, tak. Lillahi ta'ala. Ya? Jadi gitulah kita dengan masyarakat. Kita beramal bukan harap-harap orang tengok, harap-harap orang puji. Ya. Tapi kita beramal lillahi ta'ala. Dia kata belajarlah macam seorang penternak di padang pasir, mengembala kambing. Sampai waktu semayang dia semayang. Adakah dia semayang nak tunjuk pada kambingnya? Adakah dia tak semayang kerana kambing nak tandur dia? Ya. Seorang lagi hakim berkata, untuk keselamatan suatu amal berhajat kepada 4 perkara, ya. Untuk menjaga amal kita berada di posisi yang amal soleh, amal yang makbulan, amal yang mursyidan, amal yang solehan, amal yang maghfuran, mendapat keampunan. Ada 4. Ada 4 cara. Pertama, kita kena banyakkan pengajian, ilmu pengetahuan. Saya dah sebut tadi lah kan. Macam kipas tadi, kipas je. Iman kita kipas aja dengan ilmu, kan. Sebab amal tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Yang kedua, nak jaga keselamatan amal kita jauh dari riak, betulkan niat. Betulkan niat kita. Sebab tiap amal bergantung kepada niat. Kalau niat nak tunjuk orang, dapatlah neraka. Kalau niat nak puji orang, masuklah sijin, masuklah neraka, ya. Allah tak pandang, kan.
Kisah tadi hamba kan banyak pahala, Allah tunjuk syurga tapi tak masuk syurga. Yang kedua Yang ketiga sabar. Berapa puluh tahun kita semayang ni sabar. Berapa tahun berdoa sabar, teruskan dengan zikir kita, dengan niat kita, dengan pengajian kita, dengan amal-amal salih kita, teruskan dengan kerjaya kita, teruskan bantuan-bantuan yang kita beri, teruskan dengan kerehatan kita, teruskan tilawah kita, teruskan puasa kita, teruskan sabar. Allah nak tengok sabar kita lah. Ada orang tak sabar, nantilah tunggu pencen, bila nak tinggal masjid, aku belum pencen. Dia tak sabar dengan Allah, dia bikin nyawa dia sampai pencen. Dululah selalu dengar ni, alah masjid untuk orang nak mati. Oh gitu pula dihina. Memanglah sampai ada sebut, anda jumpa semalam, naklah kita bersedia sebelum solat, merasa solat tu sebab kita nak mati. Betul, sangkaan dia tu betul, tapi dianya tak betul, dirinya tak betul. Persiapan solat, pertama dia bersolat dengan tahu masa waktu. Yang kedua dengan wuduk yang sempurna, berniat dengan wuduk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kan? Amin. Lepas tu dia solat sunat wuduk. Kalau azan, dia jawab azan tu, lepas tu dia doa. Doa. Ini persiapan wuduk untuk dapat khusyuk. Bukan mari terus Allahu Akbar, lepas tu tak khusyuk solat. Nak bekerja-kerja dari rumah, imam dah bismillah, tak sempat lah doa macam-macam. Masuk masjid pun tak ada doa, Allahumma ta'alaina hikmatak, tak ada doa. Jadi proses nak dapat ikhlas tu tak begitu molek. Bagi molek lagi, kena kahwinkan lagi dengan musang king. Kena kahwinkan lagi dengan durian hitam. Kahwinkan lagi sampai dapat kualiti, kan? Lepas tu dia kata semayang tu kenalah faham bismillahirrahmanirrahim. Kan ikut bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Punya kena sabar kita cari ilmu. Nanti kita ada kuliah subuh lain, kita akan bicara kitab ni. Ini kitab ni seronok macam kitab ni, mudah, bagus dia. Dibimbing kita dengan cara yang paling mudah kita faham dan mampu kita buat. Kita nak ilmu macam tu lah. Tak mau ilmu yang berat-berat, teori yang melangit-langit, lepas tu tak membumi, tak boleh nak amal, tak mampu kita. Sabar, kena sabar dengan Allah. Sabar dengan Allah. Allah pun sabar dengan kita, dengan kerana kita ni punya sabar. Dia tak pernah protes kita pun, tak pernah jentik kita, kau ni tak ada, biar jalan, dia biar kita berjalan. Pandailah, Allah kata pandailah kau ngurus. Macam mana nak pandai? Cari ilmu. Tak cari ilmu, bodoh lah mengurus. Tu banyak riak tu. 4 menjaga keselamatan amal jauh dari riak. Banyak tanda riak. Lepas tu benteng nak benteng amal kita dari gangguan riak. Lepas tu nak jaga keselamatan amal kita supaya riak tu gagal. Baik, saya ulang. Yang pertama, cari ilmu pengetahuan. Yang kedua, niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, ikhlas, sebab amal tidak akan diterima tanpa ikhlas. Lillahi ta'ala, ikhlas ni tidak harap pujian manusia, tidak harap belasan ihsan manusia, kan? Manusia ihsan kita kewajipan dia, tapi bukan kita mengharap. Kita hanya mengharap Allah, ihsan Allah, simpati Allah, redupan Allah, kasih sayang Allah, bantuan Allah. Sebab tu kena latih. Allah, la ilaha illallah tu, tiada pengabdian melainkan Allah, tiada sembahan melainkan pada Allah, tiada aduan melainkan mengadu pada Allah,
Tiada merujuk melainkan rujuk pada Allah. Ya. Tiada minta maaf melainkan maaf pada Allah. Tiada menangis melainkan menangis kepada Allah. Nak dapat kualiti ikhlas, kualiti soleh, ya. Memang kena banyak latihan kita, ya. InsyaAllah. Panjang pula, Ji. Sikit lagi, Ji. Last point. Ibu boleh? Betul lagi? Ibu malah sibuk ni, kena tanya dia. Sibuk betul ibu, ya. Alhamdulillah. Ada je kerja dia. Paling banyak pahala ibu lah. Ya. Itulah jaminan Rasulullah, kan. Wanita ni kekasih Rasulullah, kan. Wanita ni kekasih Rasulullah. Tapi kena syaratlah, kena ikutlah apa Rasulullah kata. Ya. Sebab tu Rasulullah bagi jaminan banyak kemudahan-kemudahan untuk wanita masuk syurga. Baik. Bagaimana dapat mengetahui bahawa saya seorang yang soleh? Ini penting, tuan. Bukan nak cerita pada orang, aku ni betul ke? Okey ke aku ni beribadah ni? Aku ni mukmin yang sejati ke? Bukan nak cerita orang, kau ni tak guna lah, tengok macam aku. Tu ujuk pula. Jauh dari suasana tu. Suasana nak mengkoreksi diri, mencermin diri, mentaksir diri. Pertama, tunjukkan rahsiamu pada orang yang salihin. Maka bila mereka rela pada itu, berarti kau salih. Jadi kalau kita nak koreksi diri, tanya orang alim, tanya tok guru kita, mursyid kita, kan? Macam murid lah. Murid ni beri ujian, soalan, jawab, bagi pada tok guru, betul ke? Kan? Itu proses yang betul, orang saleh. Orang saleh ni mursyid. Kalau tuan-tuan ada mursyid, saya ada mursyid. Kita kena ada mursyid. Jangan hidup menonong syok sendiri. Jangan. Mesti ada mursyid. Tempat kita minta pandangan, tempat kita minta pertimbangan, betul ke saya ni, betul ke ni saya baca ni, betul ke saya faham macam ni, betul ke? Ada mursyid, kena hadiri ujian dengan mursyid lah, kena jumpa. Kita uji diri kita di depan mursyid, Yang kedua, tawarkan dunia ini pada hatimu. Tawarkan dunia ini pada hatimu, maka bila ia menolak, tanda bahawa engkau orang soleh. Tawarkan, maknanya offer, special offer dunia ni. Kalau kita tak nak, itu orang soleh. Kalau kita rakus, ni memang aku punya, aku nak lagi, ada lagi tak? Ada lagi tak? Habis aku punya semua, satu muar. Ni dia tak soleh lah tu. Pantang dunia aku punya, berebut-rebut. Kalau menolak, nolak ni bukan miskin apa gedana, maknanya jangan rakus minat orang. Kita nak cari cara yang halal, cara membeli, cara mengumpul, tak apa, membeli tanah banyak-banyak tak apa, tapi tanah tu kita nak buat macam-macam, nak buat madrasah, nak buat wakaf, untuk anak cucu cicit, kan. Semalam saya bual dengan seorang Pak Haji waktu jumpa di warung, bual cerita latar belakang. Dia ni duduk di tanah moyang dia dulu 4 generasi atas tu. Dia kata, inilah berkat tok moyang aku dapat duduk tanah banyak waktu, seekor setengah. Bukan bapak dia punya, bapak dapat dari atuk dapat dari bapak dia. Panjang tu dia punya. Ni besarnya pahala atuk nenek moyang dia tu. Baik. Itulah 3 perkara tanda kita orang yang soleh. Pertama, tunjukkan rahsiamu pada orang yang soleh. Tunjukkan rahsiamu pada orang soleh, jangan pada orang awam. Orang soleh, mana orang soleh ni kita punya mursyid lah. Tunjukkan tu maknanya minta dia cek betul ke, gitu. Bukan tunjuk gitu, nak tunjuk depan dia harus sembahyang lama, kan. Betul ke aku buat ni, Tok Guru?
Saya ni buat okey tak? Itu maksudnya, insya-Allah. Jadi rasa banyak lagi tak sahabat ni mengenai ikhlas ni, nak buang riak ni, panjang kisah ni. Kita sambung lain kali, mudah-mudahan tambah jelas kita untuk mencari keredaan Allah kerana kita nak bertemu dengan Allah. Allah tidak pandang kita melainkan hati kita. Allah tidak pandang hati kita melainkan ikhlas kita. Hati ni Allah kata apa ini? Hati ni sangat berharga, sangat berharga. Hati ni sangat berharga, sangat bernilai. Perlu dijaga. Jangan sampai hati ni bawa kita ke neraka. Sebab apa? Sebab riak, sebab sombong, takjub, nunjuk-nunjuk, tak boleh ditegur. Pantang dipuji. Ni hati yang memang kegemaran syaitan. Ni kita sedang hati kita sedang berjuang, berjihad, berperang bersama syaitan, bisikan syaitan. Jadi kita kena banyak ilmu. Kena ada tok guru yang bimbing kita. Kalau dah ada tu tak tahniah, teruskan. Mudah-mudahan kita berjaya dunia akhirat. Ada soalan ibu, ayah anda? Ahli syurga? InsyaAllah. Ada? Ada ibu macam ada tu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikri wa qalban maf'uman bi syukri wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju wa la ghairaka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf terlajak bahasa. Allah ya karim. Allahu Akbar, sarapan. Apa mana?